ataupun saya pasti ramai yang tahu bagaimana nak menggunakan Canva. Ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita nak reka poster menggunakan Canva. Okey, kita fokus aplikasi Canva sebab pertandingan kita syaratnya adalah kita hanya boleh gunakan Canva untuk menghasilkan poster. Jadi, Canva ada dua jenis, satu adalah website, lagi satu adalah Canva aplikasi di handphone. Jadi hari ini cikgu akan gunakan 90% bagaimana menggunakan Canva di apps. Selepas itu kita akan belajar bagaimana pula cara untuk kita gunakan Canva di website dan apa kelebihan yang berada di website berbanding dengan apa yang ada di apps. Jom kita pergi ke hari ini. Boleh melihat paparan saya? Boleh. Okey, terima kasih Puan. Okey. Canva adalah satu aplikasi untuk mereka bentuk. Kita boleh design seperti mana yang kita boleh design menggunakan Photoshop. Okey, saya pasti ramai yang tahu tentang Photoshop. Photoshop adalah satu jenis aplikasi yang dikena bayar oleh Adobe, company Adobe untuk membuat design-design poster-poster banner-banner. Tetapi dengan adanya D5 digital e-learning platform untuk kita belajar dan juga semua murid dan semua guru ada ID D5, kita boleh gunakan Canva untuk usage yang lebih tinggi berbanding kalau kita guna email kita sendiri. Jadi pertama sekali kita perlukan download Canva di Google Play Store. Okey, download Canva di Google Play Store dan login menggunakan Google ID kamu. Okey, kalau kamu melihat di sini, ini adalah paparan cikgu. Okey, kamu boleh melihat selepas kamu login menggunakan Canva ID D5 kamu, bila kamu buka Canva application, kamu akan nampak seperti ini. Jadi bagaimana kita nak mula? Ada dua cara. Cara pertama adalah menggunakan template yang dah sedia ada. Template maksudnya, contoh kamu cari template tentang jadual, contoh kamu cari template tentang jadual waktu. Jadi bila kamu type je dekat atas, dia akan ada banyak template yang tunjukkan tentang jadual waktu. Okey, dan cikgu akan tunjukkan satu contoh sekarang. Contoh kita type jadual waktu. Okey, bila kamu dah type, kamu boleh dapatkan banyak template. Okey, dia sebab type dalam bahasa Melayu dia keluar seperti itu, kamu boleh guna bahasa Inggeris sebab Canva-nya kebanyakan bahasa Inggeris. So kamu boleh lihat ada banyak template. Template maksudnya ada orang dah buat dan sediakan untuk kamu. Kamu just masukkan maklumat-maklumat kamu dan boleh gunakannya. Contoh kita ambil satu. Okey, kita ambil yang ini, nombor satu. Okey, yang ini merupakan satu school timetable di mana Monday sampai Saturday kamu boleh taskkan apa yang kamu nak masukkan. Okey, contoh di school timetable ni kamu boleh tukar namanya dan kamu boleh letak apa saja yang perlukan dekat sini menggunakan, kejap lagi cikgu akan ajar bagaimana nak masukkan word test semua. So selepas kamu siap semua tu, kamu akan jadikan dia gambar. Di mana yang ini dah disediakan oleh pihak lain. Kamu just edit dalam ni. Ini adalah satu dipanggil template. Okey. Lagi satu pula
lagi satu pula, kamu akan buat sendiri. Kamu kena design sendiri. Yang itu yang kamu kena tahu bagaimana nak buat design sendiri, dan juga kamu kena tahu juga macam mana nak pilih sizes dari mulai A to Z. Jadi apa kita akan buat? Pertama sekali, kita kena pilih size dia. Okay? Kalau kamu melihat ada banyak size, okay, kalau kamu tekan yang plus kat sini ada banyak size, kamu pergi cari scroll sampai bawah, kamu akan jumpa poster. Kamu akan jumpa poster. Tekan yang itu. Okay. Kamu akan dapat poster. Selepas tekan sahaja, kamu akan nampak template-template dia. Template-template dia. Okay. Soalannya sekarang, cikgu, boleh tak saya gunakan template untuk bina poster yang saya akan hantar nanti? Okay. Jawapannya boleh. Jawapannya boleh, ya. Tetapi kita nak belajar bagaimana kita nak mula daripada A to Z. Okey. Okey, bilakan dia akan tunjuk template dulu, kita keluarkan. Okey, pertama sekali dia nampak kosong. Okey. Tajuk kita adalah Google aplikasi. So, apa yang kita perlu buat? Kita perlu dapatkan apa background yang kita nak guna belakang, apa yang wording-wording kita nak masukkan, apa gambar-gambar kita nak masukkan seperti itu. Jadi, cikgu nak tunjuk bagaimana kita tukar yang warna putih ni warna lain. Dekat bawah ni kalau kamu scroll, kamu boleh nampak ada beberapa perkataan replace, color, comment dan more. Dan ada juga tambah, bila kamu tambah dekat bawah ada template, element, gallery, uploads dan text. Okey. Yang ini maksudnya, pertama sekali kita nak tukar gambar di belakang. Okey. Bagaimana caranya? Ada dua caranya. Cara pertama, kita boleh dapatkan di element. Kalau kamu tekan element, ada banyak-banyak. Contoh, cikgu nak belakang background yang warna hitam contohnya. So, kamu boleh tekan di sini, black background. Dia akan tunjukkan kamu pelbagai black background. Okey? Okey, kita tukar warna. Kita tak nak black nampak tak cantik. So kita nak warna yang grey sikit. So kita letak grey background. Kamu boleh melihat di atas ini, dia ada juga bagi option untuk kamu untuk pilih. Ya? Okey. Boleh ikut cikgu sampai sekarang? Ataupun cikgu sangat speed? Boleh? Okey. Okey, saya sambung. Okey, kamu boleh pilih. Contoh saya nak warna grey ni. Saya tekan sahaja, dia akan ikut size dia sendiri. Tetapi kita punya gambar poster adalah besar macam ni. Jadi kita kena tarik dia. Bagaimana tarik dia? Kamu letak di tepi ujung. Kamu tarik dia dekat sini. Lepas tu tarik. Okey. Dah ada background yang cantik sekarang. Okey. Okey. Seterusnya, saya nak masukkan perkataan. Okey, bagaimana nak masukkan perkataan? Kamu pergi bawah juga. Kamu scroll sampai nampak teks. Okey. Kamu ada beberapa pilihan. Pilihan pertama adalah bila kamu tekan add heading, maksudnya dia lebih kepada tajuk. Dia lebih kepada tajuk. Bila kamu tekan benda tu dia lebih kepada tajuk, manakala subheading, perkataan yang lebih kecil daripada tajuk, dan a little bit of body text, dia adalah penerangan. So mereka dah bagi yang benda macam tu. Cara kedua pula yang bawah. Yang bawah tu kamu boleh pilih dan edit. Contoh kamu kata, saya suka yang saya nak guna perkataan glow ini. Okey, kamu boleh buat. Tekan yang glow tu. Okey, dia akan masuk di sini. Okey. Okey, kamu nak letak tengah ke, atas ke, tepi ke, kamu boleh guna finger. Kamu boleh gunakan jari kamu dan edges. Okey, sekarang cikgu, saya perkataan glow ni bukan saya punya, saya nak edit.
saya nak letak Google application. Macam mana? Okey. Tekan yang sebelah plus tu edit. Tekan edit. Kamu boleh edit macam biasa kita type dekat WhatsApp tu. Okey, dia akan keluar keypad. Kamu type je. Okey. Okey, saya nak letak Google aplikasi. Okey. Alamak. Bila saya letak macam ni, dia nampak besar sangat. Okey. Cara pertama kita nak tukar font dia. Contoh, saya tak nak font ni nampak besar sangat. So kita akan boleh pilih font yang kita suka. Tekan sebelah edit font. Lepas tu kamu boleh pilih. Ada beratus-ratus punya font. Okey, kamu boleh pilih font apa yang kamu nak. Okey, contoh yang ini kita ambil. Okey, dah, saya dah pilih. Okey, tekan cancel balik. Okey, sekarang kita nampak font ini sangat besar. Jadi kita nak kecilkan font dia. So kamu boleh nampak dekat sini, bila kamu tekan font size, kamu boleh kurangkan dia. Nampak? Okey. Dan juga kalau kamu melihat di dalam ni, yang warna putih dekat dalam ini menunjukkan sampai sana je kamu nak. Kalau contoh kamu nak sampai tepi, kamu boleh tarik dia sampai ke tepi. Okey? Okey. Dah. Okey, saya dah letak tajuk dia sekarang. Cikgu, saya tak suka warna dia. Saya nak tukar warna dia. Macam mana? Okey, kamu tekan perkataan itu. Dia akan keluar balik dekat bawah. Sebelah font size ada color dia. Okey, bila kamu tekan color, dia akan keluar. Seperti ini. Okey, kamu kena pilih warna yang kamu nak pilih. Okey, dekat sini dia ada juga bagi contoh-contoh warna yang dah ada ataupun berkaitan dengan template tersebut. Okey, kamu boleh lihat. Okey. Oh, nampaknya Cikgu Pravin DC disconnect Yes, disconnect. Minta maaf je semua. Minta maaf semua. Ada problem internet tadi. Minta maaf semua. Okey. Okey, kita dah letakkan teks. Saya sambung ya. Kita dah letakkan teks di sini. Okey. Saya nak tukar warna, dah tukar tadi. Saya nak tukar. Tetapi kamu boleh nampak belakang masih ada warna yang kedua. Kamu boleh nampak warna yang kedua. So, bagaimana kita nak buat macam tu? Kita tekan balik teks. Kita tengok ke bawah. Ada color dia. Okey. Kamu boleh melihat dekat sini. Ada default color. Dan juga dekat atas ada color palette. Okey. Okey. So, apa yang kamu perlu buat sekarang? Kamu pilih warna yang kamu suka. Kamu tekan dahulu. Okey. Dan selepas itu kamu pergi ke effect. Kamu boleh nampak kat sini ada cara-cara lain saya boleh cantikkan tajuk saya. Contoh kalau saya letak shadow,
dia akan tunjuk shaded seperti ini. Kalau saya letak leaf, maksudnya dia akan belakang dia ada macam garisan-garisan. Kamu boleh main dekat sini apa yang kamu nak. Okey, dan tadi yang ini yang kita guna. Okey. Kamu boleh curve juga dan kamu tarik. Okey, kalau kamu tersilap buat, kamu boleh buat undo di atas sini. Okey, atas sini kamu boleh undo kat sini. Alright. Okay, continue. Background, boleh letak background. Okey, saya pergi semula. Okey. Selepas itu saya dah letak nama Google aplikasi. Saya nak masukkan gambar sekarang. Macam mana cara saya nak masukkan gambar? Okey. Seperti tadi ada dua cara. Nombor satu adalah kamu cari di elemen. Kamu cari di elemen. Contoh saya nak pilih satu Google aplikasi hari ini. Okey. Saya nak pilih Google Mail, Gmail. Okey. Okey, saya dah cari Gmail. Okey, contoh saya suka contoh saya suka yang nombor satu ni. Okey. Okey. Kamu boleh masukkan dekat sini. Okey. Ataupun kamu boleh upload. Sebelum upload, kamu kena download gambar tu. Okey. Okey, kita pergi download gambar tu dulu. Alright. Di sini ada beberapa gambar Gmail di image. Cara download, kamu tekan nama, dia akan keluar download image. Kamu boleh tengok di atas, file downloaded. Okey. Lepas tu kamu pergi balik kat Canva. Sebelum tu kamu kena download dia. Saya download untuk tunjukkan kepada kamu semua. Kamu pergi ke upload. Dekat sini, you tekan upload files. Dia akan keluar gambar yang recent kamu masukkan. Ataupun kalau kamu ada di folder, kamu boleh cari di mana foldernya. Okey, ni gambar yang baru saya upload. Saya letak gambar tu, tekan. Dia akan upload di sini dahulu. Kamu boleh melihat warna biru uploading kat sini dulu. Selepas itu, bila kamu tekan, baru dia masuk dalam poster kita. Okey, ini adalah dua cara kita nak masukkan gambar. Satu, kita boleh pilih di elemen, cari di elemen. Kebanyakan masa mungkin dekat elemen kita tak ada gambar yang kita nak. Jadi kita pergi ke Google, kita download dahulu gambar tersebut, kita simpan dan kita upload. Okey. Saya balik semula ke sini. Okey, sekarang saya delete satu gambar. Okey. Cara delete-nya kamu tekan je ada gambar dustbin di atas Okey. Saya dah ambil gambar ni. Saya nampak warna putih di belakangnya saya tak suka. Saya nak background warna putih itu hilang. Bagaimana kita nak hilangkan? Okey. Kita tekan gambar tersebut macam biasa, kamu akan lihat beberapa kat bawah. Okey, pertama sekali cikgu ajar dulu crop. Kamu tekan crop, kamu boleh potong ikut sesuka kamu. Okey, contoh saya nak tengah sahaja. Lepas tu kamu tekan done, dia akan keluar. Okey, ini crop. Saya rasa biasa ramai tahu. Okey, yang kedua kita nak hilang background dia. Kamu tekan gambar tersebut, kamu tekan effect. Nombor satu adalah BG remover, background remover. Kamu tekan background remover dan kamu tunggu sekejap, dia akan loading, dia akan buat proses dan selepas tu kamu akan lihat background warna putih yang tadi itu telah pun hilang. Kamu boleh nampak ya? Kamu boleh nampak. Okey. Kamu boleh buat juga auto enhance. Gambar dia nampak macam tak cerah sangat, kamu boleh jadikan dia cerah dengan auto enhance.
Okey, korang boleh main dekat sini, warna pudar, warna cerah semua. Okey. Okey, sekarang dah ada satu gambar, dah ada satu perkataan di atas. Okey. Seterusnya, kita nak masukkan dekat bawah gambar yang ada dalam frame. Contoh ya. Okey. Frame maksudnya, kalau kamu masuk elemen, okey, kamu akan lihat macam ni, frame. Frame maksudnya, bila kamu masukkan gambar, gambar itu automatically akan masuk ke dalam shape yang ada di sana. Okey, contoh kita gunakan gambar yang sama, saya ambil frame yang kedua. Okey. Frame yang kedua. Okey, saya dah letak frame saya. Okey. Sekarang saya nak masukkan gambar ini dalam frame ni. Saya hanya tarik dan masukkan. Dia akan masuk dalam frame tersebut. Jadi tak nampak cantik sangat. Jadi saya akan gunakan gambar tadi. Saya yang dah upload. Bila sekali kamu dah upload, dia akan save dalam tersebut. Kamu tidak perlu nak upload setiap kali. Dia ada dalam sistem. Jadi kamu hanya klik saja gambar yang kamu nak. Okey, lepas tu kamu bawa, masukkan dalam tu. Kamu boleh melihat bagaimana gambar itu dah masuk dalam frame. Okey, kita cuba yang frame yang kedua pula. Kamu masukkan gambar dahulu pun boleh. Gambar. Lepas tu kamu pergi elemen. Kamu pilih frame yang kedua pula. Okay. Contoh saya nak masukkan dua gambar. Boleh. Bagaimana? Kamu ambil cari frame yang ada dua gambar. Contoh yang ini. Seperti ni. Okey. Okey. Kamu ambil gambar. Masukkan dekat atas. Dia akan keluar. Okey. Kamu tekan dua kali. Kamu boleh adjust dia balik. Area mana saya nak. Okey, saya nak yang ini dia nampak. Kamu boleh adjust. Kalau saya nak yang ini dia nampak. Kamu boleh adjust. Okey, kamu dah adjust. Sebelah sini pula, kamu nak letak gambar yang lagi satu pula. Okey. Kita pergi ambil dekat template. Foreign element. Gmail tadi. Okey. Dan ini saya letak sebelah sini. Kamu hanya bawa dan letak di atas. Dia akan automatically, dia akan detect. Okey. Kemudian, okey. Dia masuk. Okey. Okey, kamu boleh melihat gambar yang tadi telah pun masuk dalam apa yang saya nak. Okey, kita delete yang ini. Saya tak nak yang ini pula. Okey. Saya masukkan yang ini pula dalam itu. Boleh tak? Boleh. Okey, kamu boleh main dekat frame ni. Okey, kadang-kadang dia pergi belakang. Saya tak nampak. Jadi, kamu tekan yang ini, pergi ke more, kamu boleh melihat send backward, send back. Okey. Send backward maksudnya dia akan pergi belakang gambar tersebut. Kamu boleh lihat saya tekan. Okey. Kalau kamu tekan send to back, dia akan pergi terus belakang kita punya main template. Okey, alright. Dia dah pergi belakang, kamu tekan bring back, dia akan datang balik. So, kamu boleh belajar dekat sini bagaimana nak pergi belakang dan atas. Okey, saya akan delete sekarang yang ini. Saya akan delete.
Okay. Okay. Okay, contoh saya letak macam ni Gmail saya. Okay. Okay, sekarang saya nak masukkan work text. Cikgu dah ajar tadi. Kamu boleh pergi dekat sini. Plus, cari teks. Kamu boleh masukkan perkataan yang kamu nak perlukan. Contoh kamu nak masuk dekat sana. Description dia. Kamu tekan sub-heading. Lepas tu kamu boleh terus type. Contoh, Gmail merupakan salah satu aplikasi Google. Okey. Contoh okey. Okey. Okey, kalau kamu melihat kalau merupakan kalau melihat poster saya tak cantik langsung. Kamu boleh melihat. Ya. Kamu nampak pun nak alamak, kenapa nampak macam terung macam ni? Kamu boleh rasa tu. Sebab cikgu tak gunakan aplikasi Principal Casper. Okey, kita akan belajar apa tu Casper kejap lagi. Sebelum tu, kita belajar lagi apa yang kita boleh gunakan dekat template ini dan apa yang kita boleh buat. Okey. Kita tambah lagi gambar. Haliman, kita pergi haliman, kita tambah gambar. Okay, contoh gambar ini kita tambah. Okey. Kita tambah lagi gambar, kita pergi gambar ni, kita tambah. Okey. Okey, kalau kamu melihat gambar poster saya, dia tidak menarik, nombor satu. Dia tidak menyebabkan seseorang untuk berminat untuk tengok pun. Disebabkan choice of color, perkataan seperti itu. Jadi sekarang, kita akan belajar bagaimana kita nak gunakan Canva menjadi membuat poster yang cantik mengikut beberapa prinsipal. Okey, boleh katakan beberapa important, penting, sesuatu yang penting bila kita buat poster. Okey. Nombor satu adalah kontras. Kontras maksudnya bila kita gunakan warna gelap di belakang, di hadapan mestinya warna yang cerah. Okey, bila gelap di belakang, terang di hadapan. Okey, kalau bila dua-duanya gelap, perkataan itu tidak boleh dibaca ataupun gambar itu tidak akan nampak menunjuk. Jadi, benda yang pertama adalah kita kena tahu kalau kita gunakan background dia warna gelap, depan dia mesti warna yang cerah. Okey, cikgu tukar sekarang. Contoh kita letak putih. Tengok. Dia nampak menarik daripada sebelum ini. Sebab apa? Kita gunakan prinsipal kontras di mana kita letak belakang warnanya gelap, depan kita letakkan warna yang terang ataupun cerah. Okey. Kedua, kontras dia maksudnya adalah bergantung kepada perbezaan font. Okey. Dekat sini saya letak font yang lain, dekat sini saya letak font yang lain. Jadi bila font yang lain, kalau dia sama type, tak ada masalah. Sama type maksudnya yang ini nampak hampir sama. Jadi tak ada masalah. Saya bagi contoh ya. Kalau kita cuba gunakan yang ini pula, font yang ini, kamu tak dapat baca. Dan dia tidak menunjukkan apa yang sebenarnya
kata dekat kita. Betul. Jadi penggunaan font yang hampir sama adalah amat penting dalam pembinaan poster. Bukan font yang sama, hampir sama. Kalau kamu melihat yang ini lebih kepada italic. Dia lebih kepada italic. Kita nak aplikasi bila gunakan poster, font dia boleh gunakan italic, tidak salah, tetapi dia kena sama dengan apa yang kita nak beritahu dalam poster tersebut. Okey. Kita tukar font ini kepada font yang hampir sama. Okey. Kau boleh melihat, kita masih boleh baca. Okey. Itu kontras. Kedua, alignment. Alignment maksudnya, bila kita menyusun item-itemnya, kita kena pastikan dia nampak persamaan, dia balance. Okay, bila kita nak nampak balance, yang ini dengan ini tak balance. Gambar ni besar, gambar ni kecil, gambar ni seperti tidak nampak menarik walaupun kita guna frame. Jadi, bila kita nak buat alignment, kita kena pastikan dia seimbang. Okay, nombor 1. Ada tak background dia dengan gambar di hadapan menarik? Tidak sama sekali. Sebab tu saya sengaja pilih belakang background dia gambar warna grey yang tidak menarik. Jadi bagaimana kita nak tukar? Kita pergi ke color, kita pilih warna yang menarik. Sebab saya nak gunakan warna perkataan yang cerah di hadapan, jadi saya akan cari belakangnya warna yang gelap. Contoh warna biru yang ini. Okey. Tajuk nampak cantik dan gambar-gambar pun menonjol. Tetapi bukan perkataan ini. Nanti kita akan edit perkataan tersebut. Okey. Sekarang kita masukkan gambar yang kita dah upload sekarang. Kita delete gambar ni dulu. Kita masukkan gambar yang dah upload sekarang tadi. Okey, kita dah masukkan gambar kita yang cantik sekarang. Ada tak yang ini berkaitan dengan Gmail? Gambar ini? Okey, gambar ini tidak berkaitan dengan Gmail. Jadi kita delete dia dahulu. Delete dahulu. Okey, kita dah masukkan gambar tajuk kita yang itu Gmail. Seperti yang tadi kata, saya tak nak background dia. Jadi kita deletekan background dia. Okey, kita dah letak background dia yang cantik sekarang, warna biru, dan perkataan ini pula tidak menonjol. Seperti yang saya kata, kenapa dia tak menonjol? Kita tak gunakan prinsipal Casper, di mana kita tak kontraskan dengan belakang. Jadi, kita tukar warna dia, letak warna yang cerah. Okey. Bila kita letak je warna cerah, dia nampak. Kita boleh gunakan juga warna cerah yang berlainan. Okey. Kuning. Okey, kita try guna kuning. Dah, kita dah masukkan satu. Okey, seterusnya kita kena simplify. Simplify maksudnya saya tak boleh type satu karangan yang panjang di sini. Gmail merupakan satu aplikasi Google. Ia telah dibina pada tahun beberapa. Okey, sebab poster adalah satu pemberitahuan tentang sesuatu. Dia beri maklumat tentang sesuatu, tetapi bukan dalam mendalam surface, di atasan sahaja. Jadi bila kita nak buat poster, kita kena pastikan kita simplify dia. Okey, bagaimana kita nak simplify dia? Kurangkan perkataannya. Itu nombor 1, kurangkan perkataannya. Okey. Nombor 2, perkataan-perkataan yang diguna mesti sesuai dan juga mudah difahami. Saya tak boleh gunakan dalam poster bombastic wording. Bombastic wording maksudnya perkataan-perkataan yang kita tidak guna biasa. Jadi
bila kita bina poster, kita pastikan kita gunakan perkataan yang mudah difahami dan juga simplify. Tidak lebih daripada 3 ayat. Tidak lebih daripada 3 ayat. Okey. Kita dah masukkan satu ayat di sini. Satu ayat cukup tak? Cukup kalau ia adalah memberitahu penerangan tentang aplikasi tersebut. Tetapi Gmail merupakan salah satu aplikasi Google, itu adalah amat umum. Jadi kita kena masukkan lagi maklumat-maklumat yang berkaitan dengan Gmail. Apa lagi kita boleh masukkan? Okey, kita try masukkan dekat sini. Pergi edit. Gmail adalah nama singkatan bagi Google Meet. Kita tambah lagi, boleh. Kita tambah lagi. Gmail membantu untuk menerima sesuatu maklumat melalui email. Okey. Sekarang saya dah ada 3 ayat dan saya rasa kita nak cantikkan dia, warnakan dia, boleh. Kamu boleh buat apa sahaja. Okey. Yang ketiga, tadi kita dah belajar simplicity. Yang ketiga adalah proximity. Proximity maksudnya jarak antara satu perkataan dan lagi satu perkataan. Contoh kat sini, kalau saya gunakan proximity, kamu boleh pergi dekat spacing. Cari spacing. Saya nak jarakkan dia sampai tepi. Kamu pergi letter spacing, kamu tarik. Kamu boleh nampak perkataan itu pergi sampai ke ujung. Okey. Saya tak nak. Saya nak jadikan spacing dia dekat. Kamu boleh main dengan sini semula. Kamu boleh buat macam ni. Okey. Kalau kamu melihat macam ni, jarak antara dua perkataan adalah tidak betul. Jadi kita kena pastikan jaraknya nampak cantik dan menonjol dalam poster kita. Okey, saya letak sini. Seterusnya adalah line spacing. Jarak antara line pertama ke line kedua. Kita akan gunakan di sini. Kita pergi balik spacing. Kita cuba tarik yang ini. Kamu boleh melihat jarak antara ayat 1 dan ayat kedua semakin jauh dan yang ini pula semakin dekat. So, jarak yang betul, jarak yang biasa kita gunakan di Microsoft Word 1.0, dekat sini kamu pun boleh main dengan ni 1.0 ataupun 1.6. Okey? Okey. Alright. Ketiga, kamu nak jadikan perkataan ini macam bulat. Boleh tak? Boleh. Kamu pergi, tekan perkataan tersebut, pergi format. Kamu pergi ke format, kamu boleh melihat ada point form. Kamu tekan point form tersebut, dia automatically menjadi point form. Okay. Kalau kamu tak nak point form, kamu letak 1, 2, 3 pun boleh. Kamu tekan 1, 2, 3, dia akan tunjukkan 1, 2, 3. Ini nombor 1. Kita letak point form. Nombor 2, kamu nak perkataan itu seperti ayat dari tepi. Kamu boleh tekan yang ini, format, dan dia akan tunjuk. Dan kamu nak font kamu di bold, kamu tekan bold, kamu tekan italic, boleh underline, semuanya di sini. Okey? Kamu boleh menekan, kalau kamu tekan A ni semua jadi huruf besar dan semua jadi huruf kecil. Okay. Okey. Itu adalah proximity, jarak antara dua teks. Dan akhir sekali adalah emphasis. Kamu perlu beri penekanan kepada sesuatu yang kamu rasa
sangat penting. Contoh, tajuk ini. Tajuk ini kamu rasa sangat penting dan kita belum lagi masukkan tajuk Gmail. Jadi, bila kita nak masukkan tajuk, kamu boleh pilih teks, kamu boleh gunakan add heading ataupun kamu cari yang kamu rasa yang ini sesuai untuk poster saya. Yang ini confirm akan emphasize. Bila orang nampak je, wow. Jadi kamu carilah sampai bawah. Kamu banyak template ada di sini. Kamu boleh guna. Dan lepas kamu pilih juga, kamu masih boleh tukar warna-warna dia. Okey, saya nak pilih ni atas. Okey, saya suka warna kuning. Saya suka yang ini. Okey, kamu tekan. Dia akan masuk. Dan cara editnya sama. Kamu tekan yang ini. Sebab dia ada dua line. Line pertama, line dua. Okey, saya nak line pertama je. Line kedua saya tak nak kamu delete. Kamu tekan dekat sini. Dia akan keluar edit. Kamu boleh edit. Gmail. Okey, kamu nampak perkataan saya sangat besar. Kita kurangkan font dia. Dan yang ini pula yang nampak macam 4 ni, kamu boleh gunakan untuk alih. Kadang-kadangnya kita terdapat alihkan guna tangan. Jadi kita boleh gunakan yang ini. Okey. Kamu boleh melihat saya telah bagi emphasize kepada tajuk saya dengan warna yang berlainan dan juga bold perkataan. Okey. Ada kalanya kita nak bagi penekanan kepada dalam ayat. Jadi bagaimana kita lakukan? Kita highlight perkataan yang kita rasa kita nak bagi emphasize. Okey. Contoh Gmail. Kita highlight. Lepas tu kita pergi ke bawah, kita tukar. Okey. Ini adalah satu kelebihan yang ada pada website. Kalau kamu guna handphone Canva, kamu tak boleh emphasize satu perkataan. Kamu kena font dia besar macam ni, emphasize macam ni, ataupun kamu kena buat ayat ini satu persatu teks. Contoh, kita ambil yang sama, saya copy. Saya paste. Jadi. Okey. Kamu boleh melihat yang ini adalah satu. Okay. Kamu boleh melihat yang ini adalah satu ayat. Yang ini adalah 3 ayat. Apa yang kelebihan satu ayat? Saya boleh tukar mengikut apa yang saya nak setiap satu tu. Manakala yang ini sekaligus dia akan tukar semua sekali. Dia tidak akan guna. Jadi kalau kita guna Canva, guna apps, kita tak boleh nak emphasize sesuatu perkataan kecuali kalau kita guna website, kita boleh emphasize perkataan tersebut. Saya akan tunjukkan juga menggunakan website kejap lagi. Okey, ni saya delete. Okey. Kita dah emphasize, cara emphasize-nya ada dua. Satu adalah menggunakan penekanan kepada tajuk dan kedua adalah satu penekanan kepada ayat ataupun perkataan-perkataan yang penting. Saya tukar warna ini dulu. Okey. Okey.
Saya nampak choice untuk saya tak ada. Bagaimana kita nak tambah warna? Kita tekan plus di sini dan kita juga pilih warna yang kita nak. Contoh saya nak warna yang merah. Kamu tekan yang ini dan lepas tu kamu pilih yang mana. Dia akan kamu boleh cari. Dekat mana-mana pun kamu boleh cari. Luar daripada Canva pun kamu boleh cari ya. Okey, saya nak warna yang ini, warna hijau ini contoh. Kamu tekan dan dia akan tukar. Dan dia juga akan ada dalam template-nya kali kedua kamu pergi. Okey? Okey. Sekarang saya dah letak description, saya dah letak gambar saya dah letak tajuk dia. Okey, saya nak masukkan juga gambar belakang. Saya tak nak background saya kosong macam ni. Saya letak sesuatu bergantung kepada Google. Saya letak logo Google. Boleh tak? Boleh. Cara yang sama juga, kamu pergi ke plus, semua gambarnya kamu boleh upload ataupun kamu boleh cari di elemen. Contoh kita cari di elemen Google. Okey, kamu nampak. Okey, kamu nak nampak background dia. Okey, kamu nak letak yang ini sebagai background warna putih ni. Okey, kamu tekan. Okey, kamu cari. Okey. Okey, kamu dah letak. Okey. Tadi dah ajar, kita boleh hantar ni ke belakang. Kita hantar dia ke belakang. Okey. Okey. Alamak, tapi perkataan saya semua nampak macam tak nampak. Okey, kamu boleh main dengan transparansi dia. Transparansi maksudnya betapa cerah kamu nak gambar dia. Okey, kamu akan pergi sini. Tolak sampai jumpa transparansi. Kamu tekan transparansi, kamu boleh kurangkan dia punya transparent. So dia tak akan nampak. Kamu boleh main dan kamu boleh, contoh yang ini okey. Okey, kamu boleh nampak belakang dia nampak. Okey, dia masih tak nampak, kita main lagi dengan transparansi dia. Okey, so dia nampak background. Sampai sini ada apa-apa soalan? Saya tak nampak chat. Ada soalan? Murid-murid, cikgu-cikgu sekalian? Ataupun saya laju? Okey. Continue? Okey, tak ada apa-apa masalah saya rasa. Okey. Okey, poster kita dah hampir siap. Okey. Saya nak letak border di tepi. Boleh tak? Kamu pergi elemen, kamu cari dekat atas ni, tekan grafik. Atas, cari border. Keluar berjenis-jenis border. Kamu tekan, lepas tu contoh saya nak yang ini. Kamu tekan dan kamu masukkan sahaja. Okey.
Ya. Okey. So saya boleh letak border di sini. Okey. Seterusnya tadi kita dah belajar masukkan frame. Okey. Kita nak letak frame. Okey, kamu boleh pilih line dan semua ada di sini. Kamu just kena ambil masa sedikit, explore sedikit. Explore sedikit, kamu boleh nampak frame. Frame. Okey. Kamu boleh tekan frame. Okey, apa frame yang kamu nak letak? Contoh kamu nak letak yang ini. Okey. Kamu letak dan masukkan gambarnya dalam. Okey. 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 Sampai sekarang saya rasa tak ada masalah. Okey. Okey, sekarang kita dah siap, hampir siap poster kita. Jadi saya nak jadikan dia gambar. Saya nak keluarkan gambar. Bagaimana? Okey. Kamu pergi ke atas sekali, tekan gambar yang atas ni, dia akan keluar seperti ini. Kamu nak versi apa kamu nak? Kamu nak hantar email ke? Kamu nak... Okey, kamu tekan je mode, dia akan prepare dulu. Okey, tunggu sekejap sambil dia full uploading. Okey, kamu boleh nampak. Dia direct dah jadi satu gambar dan dia sedia untuk upload. Okey. Kalau kamu nak download PDF, kamu tekan download. Kamu boleh tukar dekat sini, kamu nak PNG ke JPEG, PNG, PDF, kamu boleh guna. Kalau ada satu ikon seperti cron, macam cron dekat sini, kalau kamu contohnya SVG, yang ini kamu tak boleh guna. Okay? Orang yang bayar. Canva sebenarnya adalah satu aplikasi yang kita perlu bayar sebenarnya. Adanya Kementerian Pendidikan Malaysia, kita dapat ID yang boleh gunakan untuk setengah limit yang tinggi. Kecuali kalau kita gunakan email kita sendiri, kita masih tak boleh buat benda-benda seperti ini. Dan kita juga tak boleh explore banyak template ya. Jadi kita nak PNG. Biasanya gambar poster kita akan pilih PNG. Okay. Kalau PNG gambarnya tak pecah bila kita download benda tu. Manakala kalau JPEG, kalau gambar tu kamu besarkan, dia akan pecah. Okay, saya nak PNG. Kamu tekan PNG, dia akan tanya setting dia semua. Biasanya dia adalah hampir sama. Kamu just tekan download. Dia akan download dan kamu boleh simpan. Dan kamu boleh share terus dengan kawan. Dia akan update sendiri. Okay. Yang bestnya tentang Canva ni, kamu boleh juga, seperti yang kita tahu, kita punya peraturan pertandingan adalah in pairs, berpasangan. Satu di rumah taman A dan lagi satu adalah di taman B. Bagaimana kamu nak buat serentak? Boleh. Kamu pergi ke sini, tekan 3 ini, kamu turun bawah,
kamu tekan share. Kamu tekan share. Bila kamu tekan share, kamu boleh nampak dengan siapa saya nak share. Kamu boleh type dekat sini ID Google Delima kamu dan bila kamu dah buat Canva ni, kamu minta kawan kamu punya ID, kamu masukkan, kamu boleh dua-dua serentak boleh edit di Canva. Itu nombor satu. Nombor dua, kamu copy link. Kamu copy link dan bagi. Tetapi sebelum buat tu, kamu kena tukar yang ini. Anyone with the link can edit. Kalau can view je, mereka boleh view je. Mereka tak boleh edit. Can comment, mereka boleh comment je. Bila kamu tekan can edit, baru kawan kamu pun boleh edit bersama. Okay? Jadi, tiada masalah lah kalau katanya kamu di Taman A dan Taman B, kami tak dapat jumpa. Tak ada masalah. Kamu boleh gunakan masa yang sama. Contohnya kamu call, okay, jom kita buat pukul 6 petang hari ini. Jadi, kamu berdua-dua dalam, kamu berkomunikasi melalui WhatsApp, melalui Telegram, sambil tu kamu boleh edit poster kamu tersebut. Ya, okey. Ini adalah penggunaan Canva menggunakan aplikasi Canva handphone. Okey, cikgu akan tunjukkan juga bagaimana caranya ataupun kelebihan yang ada pada di Canva website. Okey, untuk aplikasi Canva di handphone ada apa-apa pertanyaan tak? Semua jelas? Cikgu Azman nak add on apa-apa? Tak ada cikgu. Okey. Lengkap. Okey. Detail. Okey. Cuma kehadiran, minta maaf untuk kehadiran. Okey, Tadi saya dah buat satu dalam classwork. Tapi Cik Fairuzi daripada JPN ada sharekan dalam bentuk Google Form. Jadi cikgu-cikgu murid-murid boleh tengoklah dalam classwork ataupun di ruangan chat. Saya dah sharekan dia punya link untuk kehadiran hari ni. Dibuka selama 48 jam. Mana yang terlepas Google Meet ni boleh tengok rakaman yang akan di-share semula dalam GC nanti. Itu saja. Okey. Terima kasih Cikgu Aswan. Harap semua ambil maklum ya. Okey. Saya akan stop presenting saya punya handphone. Saya akan present Google website Canva pula. Ya, tunggu sebentar. Okey, saya kembali. Boleh melihat saya punya website. Boleh tengok saya punya. Okey, ada cikgu. Boleh ya? Okey. Alright, terima kasih cikgu. Okey. Tadi ada satu soalan. Cikgu, saya dah buat semua dalam Canva apps tu, tetapi tiba-tiba tak ada. Macam mana? Saya tak save pun. Okey. Kamu tak perlu risau seperti Google Drive, seperti Google Doc, Google Sheet, semua yang tu, Canva pun dia akan save sendiri dalam sistem dia. Okey. Jadi bagaimana kita nak login website, kita pergi Canva, lepas tu kita login guna Google ID kita, nombor 1, ataupun kita pergi ke Delima 2.0, kita cari di apps tu, ada Canva, kamu guna link tu pun juga masuk dalam Canva kita. Okey. Last kali, bagaimana dia save dekat sini, kamu tekan menu, kamu turun bawah, kamu tekan cari perkataan My Project. Biasanya dia akan tunjukkan saya punya. Okey.
Okey. Kamu boleh melihat automatic dekat sini dah ada yang apa yang kita buat dekat Canva handphone. Jadi, saya boleh beritahu kepada kamu kalau kamu dah siap guna handphone di rumah, kamu balik datang ke sekolah, minta kebenaran guru, nak gunakan netbook di sekolah, kamu boleh juga buat sama, tak ada masalah. Jadi tiada halangnya kalau katanya handphone sahaja boleh guna, tak ada ya. Kamu boleh gunakan website di mana kamu tahu Google ID kamu, password kamu, Canva, kamu masuk dan kamu boleh edit terus di sini. Okey, saya nak betulkan sikit. Okey. 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 Tadi saya bagi tahu kan dekat di menggunakan Canva app saya tak boleh nak edit satu emphasize, tapi dekat sini saya boleh emphasize. Saya highlight perkataan apa yang saya nak, lepas tu saya jadikan dia besar. Okey. Kamu boleh melihat perkataan itu besar dan perkataan itu tukar warna. Okey, kamu boleh lihat. So itu yang saya katakan ada kelebihan dan juga kekurangan menggunakan Canva apps di handphone dan juga Canva apps menggunakan website. Yang lain semua hampir sama. Kamu boleh melihat di sini. Tadi kamu dah lihat. Okey, kamu dah lihat elemen, upload, text, fotos dan audio. Audio cikgu tak sentuh sangat sebab Canva juga kita boleh jadikan dia video. Okey, saya rasa bila masa free kamu boleh explore sendiri. Okey, apa yang cikgu nak menerangkan sekarang adalah apa yang dikatakan dengan peraturan-peraturan ataupun apa yang kami nak daripada kamu bila kamu menggunakan aplikasi Canva tersebut. Kita akan lihat sedikit apa yang dimaksudkan seperti apa kita katanya rules and regulation, ya. Okey, tunggu saya present yang itu. Okey, boleh melihat paparan saya. Okey, saya continue. Okey, kalau kamu melihat, saya rasa kebanyakan dah tiada surat, tetapi saya nak menjelaskan juga syarat-syarat utamanya negeri Johor yang itu biasa. Yang 1.2 sangat penting di mana diangkuti oleh 2 orang murid daripada kategori yang sama. Contohnya kita di pendidikan khas sekolah rendah, satu tim mesti ada 2 orang. Maksudnya satu poster dihasilkan oleh 2 murid. Setiap sekolah boleh menghantar lebih dari satu pasukan. Tiada halangan cikgu. Contohnya ada 50 orang murid, cikgu jadikan dia 2 tim, 25 tim cikgu nak hantar. Tak ada masalah. Kami mengalur-alurkan. Okey. Fokus pertandingan tak apa. Yang 1.5 sangat penting di mana aplikasi Canva sahaja digunakan. Kamu guna aplikasi lain, contohnya kamu gunakan Grid, FreePic, apa sahaja aplikasi lain tidak akan diterima. Dan poster yang sesuai menggunakan saiz A4. Yang tadi bila mula-mula saya dah menunjukkan saiznya, so kamu kena pilih saiz A4 dan kamu boleh buat portrait ataupun landscape. Tadi cikgu buat semua portrait. Kalau kamu rasa nak buat landscape pun boleh. Okey. Yang seterusnya 1.7, tiada copycat daripada tempat lain. 1.8 amat penting. Okey.
tajuk kamu adalah aplikasi-aplikasi Google. Aplikasi-aplikasi Google ada banyak sangat. Tadi saya bagi satu contoh Gmail, ada Google Drive, ada Google Doc, Google Sheet, ada banyak Google Search, Google Image. Jadi, kamu hanya akan gunakan tema bergantung kepada aplikasi-aplikasi Google. Kalau keluar tema, automatik kamu tidak layak dapat sijil. Jadi, ambil perhatian. Penilaian adalah berdasarkan keaslian, kreativiti yang itu biasa. Yang ini sangat penting. Poster digital maksimum 30 MB adalah dihantar di pautan berikut. Okey. Kebanyakan masa mereka akan hantar dalam pautan berikut ataupun untuk memudahkan kamu, kita juga akan suruh masukkan dalam D5 Google Classroom. Kamu boleh upload di Google Classroom juga. Dan 1.12 sangat penting, kamu kena muat turun logo Jabatan Pendidikan Johor. Dalam poster mesti wajib ada Jabatan Pendidikan Johor punya logo. Wajib. Dan di mana kamu boleh muat turun? Di bit logo JPNJ 2022. Okey. Okey. 2.2 garis masa pertandingan. Okey, pertandingannya akan bermula mulai esok. Hari ni kita dah buat bengkel. 17 hari bulan kita dah buat bengkel juga, dan 20 hari bulan kita akan mula hasil reka bentuk. Mulai esok di Google Classroom akan buka untuk hantar penghasilan reka bentuk kamu. Tak ada masalah. Siapa yang cepat nak hantar pun tak ada masalah. Siapa yang nak slow, steady nak buat pun tak ada masalah. Okey. Last date dia adalah 3 November. 20 Oktober sampai 3 November. 3 November 11.59 dah. Habis dah. Ya? Okey. Seterusnya penilaian juri dan pengumuman keputusan dan penyimpanan hadiah. Yang itu, saya rasa kamu boleh baca. Kategori-kategori kamu dah tahu. Okey. Cara pendaftaran adalah semuanya secara talian dan semua butiran dalam borang-borang data yang adalah diisi dengan lengkap. Poster digital dihasilkan mesti dimuat dalam Google Form yang disediakan oleh urus setia. Yang tadi saya dah tunjuk, kamu kena masukkan dalam sana, dan format penulisan tajuk pula seperti berikut. Ada tajuk dia contoh kamu nak upload gambar yang dah siap dekat PNG tu, kamu rename dia seperti ni. Nama murid 1 dan nama murid 2. Contoh kategori sekolah menengah. Kamu punya sekolah rendah pendidikan khas. Okey. Okey, yang ini pula penghasilan poster digital menggunakan Canva dengan mengantar link rekan poster seperti berikut. Kamu kena hantar link itu dalam Google Form dan juga tukarkan, tadi saya tunjukkan kan, can view, can edit, can comment, tukarkan dia kepada can view. Okey, itu untuk hantar kepada dalam Google Form kami. Alright. Okey, yang ini 4.6 sangat penting. Siapa yang belum lagi hantar penyertaan, hari ini dan esok adalah hari terakhir untuk kamu hantar penyertaan. Okey, dan di pautan ini kamu masuk sana dan kamu hantar penyertaan dan join kita punya Google Classroom. Okey, last kali, cara pemarkaan, kehasilan, kreativiti, persembahan, kekemasan, ketepatan tema dan kejelasan maklumat. Okey. Hakim pula, lantikan panel hakim, tak apa, yang itu tak penting. Yang penting sijil dan hadiah. Kamu boleh melihat sekolah rendah, pendidik as rendah, Johan dan ketiga. Mereka akan dapat sijil dan hadiah pemenang dalam Johor Digital Utilization and Technology Award yang akan diadakan pada hujung November. Akan ada satu award ceremony dan hari itu kamu akan dapat hadiah dan sijil pemenangnya. Manakala untuk sijil-sijil lain, kita akan bagi melalui Google Classroom seperti bengkel hari ini dan juga bengkel yang 17 hari bulan. Ya, ini adalah rules and regulation of the pertandingan. Kamu kena baca lagi sekali, cikgu-cikgu baca lagi sekali dan dapatkan apa yang kami nak betul-betulnya. Okey, ada apa-apa soalan?
Okay, ada apa-apa di soalan di chat? Okay, cikgu ke Cikgu Edwin Shi? Ya? Selamat petang cikgu. Ya, selamat petang. Cikgu nak tanya tentang tema untuk kita pendidikan hasil nak aplikasi Google ke? Ya, betul. Aplikasi-aplikasi Google, betul. Ya, terima kasih cikgu. Okay, sama. Okey, Cikgu Pravin, saya nak tambah sikit Ya, boleh Puan. Okey. Untuk poster ni, dikendaki buat satu page saja tahu, satu page sahaja. And then boleh guna both languages, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Tetapi untuk term-term teknologi tu kekalkanlah dalam bahasa dia. Kalau English, English lah. Macam tu. Okey, itu saja. Okay, terima kasih Cikgu Sarah. Pastikan semua isi kehadiran di Google Form ya. Ada di Google Form dan ada juga satu di Google Classroom. Cikgu Azwan, ada apa-apa nak tambah? Tak ada cikgu, tak ada. Tak ada ya? Okey, kalau tiada Cikgu apa-apa. Pravin, ada lagi Ya, soalan dari sekolah saya ni, dia tanya. Ya. Sekolah saya dia kata, mulai saya lah, dia kata, maksudnya aplikasi Google tu, satu poster tu contohnya, ada Gmail, contoh ambil satu lah Gmail, lepas tu kita create Gmail tu, maksud macam tu kan, betul tak? Ya, setahu saya boleh masukkan lebih daripada satu aplikasi, tetapi satu poster. Okey. Betul lah Cikgu Azwan? Yang itu pun saya rasa macam tu juga. Sebab tak ada sebarang ya, kata satu aplikasi je ya. Ya, betul. Tentang tarikh tutup penyertaan tu, bukan besok lah, 30 cikgu. Sebab tadi Cikgu Pravin cakap besok. Dia sampai 30. Okey. 30 Oktober. Ya betul. Sampai 2 bulan ni. Okey. Saya ingat hari ini 19, esok 20 kan. Saya ingat 30. Sorry. Okey. Tak apa. Okay. Ada 10 minit lagi. Tutup awal ke macam mana? Kalau tiada apa-apa soalan, kita rasa kita boleh bersurai. Semoga all the very best to all the candidate. Buat yang terbaik. Kita nak yang poster yang terbaik daripada kamu dengan aplikasikan apa yang telah dibelajar hari ini dan 17 hari bulan tu. Ya? Okey, terima kasih sangat semua. Thank you Cikgu Azwan, thank you Cikgu Siti Sarah. Thank you semua. Thank you isi semua. kehadirannya. Jangan lupa isi kehadirannya. Ada yang baru masuk. Yang nak baru masuk boleh tengok rakaman ya. Nanti kita letak dalam GC. Yeah. Ada rakaman hari ini ya kan? Soalan-soalan boleh letak juga dalam GC kan Cikgu Pravin, Cikgu Azwan. Ya, boleh. Kalau tak sempat nanti dia tengok rakaman, mesti ada persoalan yang baru yang masuk. So dia boleh kat situ nanti kami tengoklah jawab apa yang perlu. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Sarah, betul juga tu. Okey, terima kasih. Okey, kalau dah habis saya tutup Google Meet ni ya. Okey. Baik. Okey, thank you Cikgu Azwan, thank you Sarah, thank you semua. Okey, terima kasih semua. Untuk Cikgu Pravin, Cikgu Sarah, masuk link Jimmy lagi satu. Okey. Cikgu Faruzi, dia suruh masuk lagi satu. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih semua.